Okey, Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel saya. Seperti dijanjikan, ini adalah part 4. Kalau belum tengok lagi part 1 sampai part 3, tolong tengok dulu. Sebab jangan terus lompat ke sini unless awak dah belajar dan nak tengok example dan nak buat latihan. Okey, seperti dijanjikan, kita akan sambung terus kepada part 2. Example 2. Okey. So dalam example 2, kita ambil dulu maklumat macam biasa. A red laser pen emits light with a wavelength of 670 nanometer. Nanti ada pelajar yang dia baca apa ni? N meter, dia tak tahu nak baca. Dia sebut je N meter, tak tahu apa benda. Nanometer. Nanometer tu, that nano refers to the prefix. Okay, satu nilai yang nilai dia banyak ni, 10 kuasa negatif 9. Macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu? Kalau nak tahu 1 nano berapa, tekan 1 dekat kalkulator awak. Tekan shift. Tekan 3. Tengok dekat penjuru kanan, nombor 3 dekat kalkulator awak ni, penjuru kanan dia tu ada huruf N kecil. Penjuru kanan atas. Tekan sama dengan, you'll get 1 darab 10 kuasa negatif 9. So imagine berapa banyak? 670 nano. Tekan 670 shift 3. 670 shift 3, dapat 670 nano. Bagi yang tak tahu lagi lah, 670 nano. Tekan sama dengan itu panjang gelombangnya. Okay, so ini panjang gelombang, wavelength. Maklumat pertama. If the number of photons emitted per second is this much. So ini maklumat apa? Maklumat N. Ini saya padam sebab saya takut awak keliru bahawa N ni adalah nano. Nanti awak cakap, ni number of protons per second ke apa kan? Sebab simbol dia lebih kurang kan, nano. Saya padam dulu di sini. Saya cuma nak mention tadi bahawa nano tu adalah prefix, satu nilai. Okay, what is the output power of the laser pen? So dia minta cari apa? Power sama dengan apa? Okay, power sama dengan apa? So kita kaji-kaji balik apa formula yang sesuai. Okay, so P sama dengan NHF. Ada tak kita maklumat frekuensi dalam ni? Kita tak ada. Kita ada wavelength. So we might as well convert ataupun substitute siap-siap C over lambda dekat sini. So kita dah ada maklumat lambda dekat sini, kita boleh gantilah nanti. Soalan minta cari apa? Cari power. Direct lah. Soalan cari power. Masuk terus nilai N 3.37 darab 10 kuasa 18 bahagi dengan H. H tadi 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 darab pula dengan C, laju cahaya di dalam vacuum, 3 darab 10 kuasa 8 bahagikan dengan wavelength. Ok, wavelength ni kalau awak tak tahu nak ganti nano tu, macam saya cakap tadi ya, 670 shift 3. Nanti dia keluar terus nilai dia. Boleh tulis terus nilai dia kat situ. Ataupun kalau awak yang dah memang hafal nano tu berapa, buatlah macam ni. Okey, boleh tulis 670 darab 10 kuasa negatif 9 atau 6.7 darab 10 kuasa negatif 7. Sama maksud dia. Sama maksudnya. Cutting short power. Lepas awak dah tekan semua ni, tolong pause video ni, tekan calculator. Sebab menekan calculator, key in jawapan dalam calculator, key in maklumat dan membuat operasi dalam calculator juga merupakan satu apa dipanggil, skill yang penting dalam belajar fizik, kimia, bio dan juga maths. Sebab ada orang boleh buat jalan kira, bila dia key in dalam calculator, dia pening. Dia tak letak kurungan, dia silap guna kuasa, dia silap bahagi dan sebagainya. So pause this video, tekan calculator, dapatkan jawapan awak dulu, then baru play. Dan check your answer dengan jawapan saya ni. You should get your answer as 1. Dan unit dia dalam watt. 1, jawapan dia 1. Okay, dan unit dia dalam watt. So, kenapa dalam watt? Kerana ini adalah power. Okay, so power sama dengan 1 watt. Kalau nak eja pun boleh, nak tulis simbol pun boleh, buat macam tu je pun boleh. Next,
Nombor 3, example 3, assuming kita andaikan bahawa only 10% of the output power of 100 watt bulb used to emit this much of photons per second. So yang ni kita dah tahu dah, n, confirm n lah, sebab number of photon per second. What is the average wavelength? Berapakah nilai panjang gelombang? Dan pastikan jawapan awak tu di dalam nanometer. Okay, lagi saya ajar macam mana nak tukar jadi nanometer. Sedikit revision lah. So apa masalah di sini? Dia kata bukan bab tu, bukan dalam soalan ni dia nak power tu sebagai 100 watt, tapi only 10% of 100 watt saja. So simple mathematics. Kalau 100% is 100 watt, what if the power is only 10%? So power akan jadi bukan 100 tapi 10. So 10% daripada 100 kan 10. Okay, saya tak nak tunjuk lah, matematik simple lah kan. 10% takkan nak kira kot. Ada kata 17%, 17 macam tu lah. Okay, know your maths. Right, dah dapat maklumat P dengan N. Dia suruh kira lambda. Nak pakai formula apa? Masih lagi formula P sama dengan NHF. Okay, then kita dapati bahawa nak cari lambda, tak ada frekuensi pun nak cari lambda. Tukar siap-siap NHC over lambda. Rearrange formula NHC bahagi dengan power. Susun semua ni hati-hati. Okay, sedikit tips lah. Susun hati-hati, jangan kelang kabut bila jawab exam tu. Sebab perkara yang awak mesti dahulukan adalah menyusun formula dengan tepat. Kalau awak salah pindah, awak ganti macam mana betul pun tak dapat jawapan lah. So bertenang. Okay, yang penting bertenang. So dah susun rearrange formula, double check balik betul ke aku pindah-pindahkan ni, then only ganti nilai. So nilai N tadi berapa? 2.92 darab 10 kuasa 19. Nilai C tadi mesti tak muat ni. 6. Nilai H 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Darab lagi. Ni darab je. Darab. Sorry, saya tak muat, tak cukup space. Okey, bahagi pula dengan power. Power bukan 100, power 10. So ultimately you have your answer yang keluar di kalkulator awak. Okey, yang keluar di kalkulator awak. Sebab awak kira pakai kalkulator kan, takkan awak congak pula Steam je. So awak akan dapat macam ni bacaan dia, 5.81 darab 10 kuasa negatif 7. And it is in meter lah. Confirm dalam meter kan. Wavelength adalah suatu unit untuk panjang. So panjang is in meter, unit SI dia. Tapi soalan mention, make sure jawapan akhir awak dalam nanometer. Okay, macam mana nak tukar pergi nanometer? Shortcut. Okay, shortcut. Okay, saya ajar yang biasa dululah. Kena tahu dulu nano tu kuasa berapa. Sudah. Kalau nano tak tahu kuasa berapa, macam nak tukar? Nano means 10 to the power of negative 9. Kita ada negative 7. How do we change this negative 7 to negative 9? Macam mana nak jadikan dia negative 9? Kita gerak. Okay, kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan ke kiri? Kanan. Okay, gerak ke kanan. 1, 2. Kenapa saya gerakkan 2? Because I want to change it into negative 9. 7, 8, 9. So saya akan dapat betul ke? Betul. 581. Betul ke? Nano betul. Nanometer. Ataupun sebenarnya awak akan dapat 581 darab 10 kuasa negatif 9 kan. So bila dah
jadi negatif 9 tu, tak perlulah tulis lagi dah kuasa ni. Kita tulis simbol kepada nano, iaitu huruf N. Sebab itu buku teks awak tulis macam ni. So this is the explanation kenapa jadi 581. Sebab you are converting negative 7 to negative 9. Awak undur ke kanan 2 kali. Sebab negative 7 undur sekali, negative 8 undur sekali lagi, negative 9. Okay, so bila dah capai negative 9 ni, itulah nombor dia, 581. Or in another way, kalau awak dapat 5.81 darab 10 kuasa negatif 7, okay, dapat macam ni, letak kurungan. Why not awak letak tanda bahagi, tekan 1, bahagi 1, kemudian tekan shift 3. Means that awak bahagi dengan 1 nano. Hit sama dengan, awak akan dapat 581. This is the easier way lah. Okay, easier way. Teori dia macam tu lah. Kita undur titik perpuluhan, kita bahagi dan sebagainya. Tapi why not? Okay, kalau awak have a faster way, an efficient way, more time, lebih jimat masa, boleh bagi dengan 1 nano, dapat terus 581. Okay, kalau bijak, kita boleh buat semua benda dengan cepat. Habis example, kita sambung sikit lagi dengan formative practice 7.1. Ini covers untuk semualah daripada awal lah, 7.1. Bukan pasal energy tadi je. So what is the frequency and energy? Soalan minta frekuensi number 1 dan juga tenaga. Okay, untuk foton yang ada wavelength sebanyak 10 nanometer. Ingat tu, N dekat sini, nano, 10 nanometer. Alright, satu-satu. Untuk cari frekuensi, kita buat frekuensi dulu. So kalau kita belajar bahawa pada awal-awal dulu V sama dengan F lambda, tapi disebabkan apa yang kita belajar ni adalah cahaya. Okay, so kita tukar hal laju tadi tu kepada hal laju cahaya. Jadilah dia, alamak, padam sat. C bahagi F lambda. Okay, so in order to find frequency, kita ubah frequency equals to C bahagi lambda. So we have our speed of light in vacuum divide by the wavelength. Kalau tak tahu, tekan dekat kalkulator awak. Katalah awak tak tahu nano tu kan. Banyak kali saya cakap. Okay, kalau awak tak tahu nano tu 10 kuasa negatif 9, tak perlulah awak meneka-neka di sini. Kalau awak tahu, awak boleh buatlah 10 darab 10 kuasa negatif 9. Okay, that is the safest way kalau awak ingat. Kalau awak tak ingat, why not awak tekan 10 shift 3. Dapat juga 10 nano. Tak kira 10 nanogram ke, 10 nanoampere ke, 10 nanometer ke, still a nano. Masih lagi bacaan nano. Tak kira lah, dia akan bagi 10 nano. Tekan sama dengan, awak dapat 1 darab 10 kuasa negatif 8. Sama maksud lah tu. So bahagi kan, you get your answer for frequency is this much, 3 darab 10 kuasa 16 Hertz. Ingat, frekuensi unitnya dalam Hertz. Selesai yang pertama. So what is the energy pula? Macam mana nak cari energy? Energy sama dengan HF. Kenapa tak pakai formula HC over lambda tu? Kenapa? Sebab kita dah ada frekuensi. Jangan pula kita patah balik, kira lagi sekali kan. So H tadi 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 darab dengan nilai frekuensi yang kita dah dapat tadi, 3 darab 10 kuasa 16. Alright, so the energy will
have a value of 1.989 times 10 to the power of negative 17 joule. Ingat, unit energy, apa energy pun, kinetic energy ke, heat energy ke, semuanya dalam joule. Semuanya dalam joule. Okay, that is number 1. How about number 2? Formative practice number 2. How many photons are emitted per second? Soalan minta apa ni? How many photons per second? Dia minta N sama dengan apa? Apabila a 50 watt, this is power, green light lamp. Okay, berapa banyak foton yang dikeluarkan dalam satu saat apabila kita ada satu lampu yang warna dia hijau, power dia 50 watt. Simple je soalan dia. Dia beri bahawa frekuensi untuk cahaya berwarna hijau tadi tu this much. Okay, how many photons? So nak cari N, kita ada formula untuk cari N, which is P sama dengan NHF. So because of we have already ada maklumat F, so tak perlu tukar ya. Tak perlu tukar kat sini NHC over lambda, tak perlu. Okay, dah ada frekuensi, guna saja. So nak cari N ya, pelajar ingat nak cari N, bukan nak cari P. So N sama dengan P bahagi dengan HF, power given to you 50 divide by H 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Frekuensi sudah diberi 5.49 times 10 to the power of 14. Alright, pause video ni, tekan kalkulator. Macam saya cakap, satu kemahiran menekan kalkulator dengan betul. So bahagi awak akan dapat 1.37 times 10 to the power of 20 photons per second. Bayangkan ni titik ni pergi ke kanan sebanyak 20 kali. Bapak banyak. Satu saat baru je. Satu saat buka lampu tu, satu saat dah banyak tu. Takkan kita buka lampu hijau satu saat, kurang-kurang sejam kan? Mungkin lah kan. Lampu kedai lampu kedai tom yam tu yang warna hijau ada, warna merah ada, warna biru ada kan. Imagine 1 second this much banyak ni. Kedai tom yam takkan buka satu saat kot, tak ada orang nak beli kan. Right, finally last one. Given that the mass of electron is this much, so this is the mass of electron. Tu cara kita menulis dia. Jisim elektron banyak tu. What is the de Broglie wavelength? Apakah lambdanya untuk elektron tersebut jika dia ada tenaga this much? This is the energy in electron volts. Jangan terkejut, electron volt juga ada salah satu jenis unit untuk tenaga, tapi kita boleh tukar dia pada joule. Macam mana? Ni 1 electron volt sama dengan banyak ni joule. Okay, kita selesaikan soalan A. So untuk cari the wavelength, kita akan pakai formula sama juga, iaitu E sama dengan HF. Kali ni kita akan pakai HC over lambda lah. Kerana apa? Kita tak ada maklumat frekuensi. Maka kita cari sesuatu yang ada di sini, which is the wavelength. Soalan minta cari apa? Wavelength. Ubah formula, rearrange. HC bahagi dengan E. Macam biasa saya tulis belah kanan, awak tulis bawah ya. Saya sambung ke kanan. Saya nak jimat ruang. 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Planck constant. Okay, constant 06 dekat kalkulator tu. Kemudian constant untuk C 3 darab 10 kuasa 8 laju cahaya dalam vacuum bahagi dengan energy. Kat sini awak tulis dulu 50, sebab kat sini 50 kan, 50 electron volt. 1 electron volt banyak ni, kali 50 kita darab
1.6 darab 10 kuasa negatif 19. In case soalan tak bagi ya maklumat elektron volt tu, I think ada dalam kalkulator. Constant 23 kot. Yes, constant 23. Boleh tekan kalkulator awak. Kalau kalkulator awak tu adalah model FX570MS, okay, the only one yang saya guna lah, the standard one, okay, yang paling standard punya kalkulator lah. Bukan kalkulator model lain tu saya tak sure lah. So ada kelebihannya kenapa kita pakai kalkulator ni. Okay, sebab banyak cikgu memang mengajar pakai kalkulator ni. So constant lagi sekali tadi, constant berapa tadi? Allah, lupa pula. Dah blank. Mana dia? Constant 23. Sorry, constant 23. Okay, so tekanlah kalkulator, pause video ni sekali lagi, pause, dapatkan jawapan. So your final answer or the value of wavelength here is 2.48 times 10 to the power of negative 8 meter. Okay, ingat ya, dalam meter. So kalau awak dapat 2.48 times 10 to the power of negative 9, awak nak bahagi negative 9 pula dah, negative 8, sorry. Awak nak tukar dia kepada nanometer. Katalah soalan ni nak juga dalam nanometer. So macam biasa, bahagi dengan 1 nano. Tekan kalkulator awak tu, jawapan ni answer bahagi dengan 1 nano. Macam mana nak keluar 1 nano? Tengok balik saya ajar tadi. Tekan 1, tekan shift, tekan 3, dia keluar 1N. Okay. Awak akan dapat jawapan 24.8 nanometer. Tulis macam tu. In case soalan minta dalam nanometer. Ajar siap. Okay, saya ajar siap. Selesai A. B, name a phenomenon. Maksudnya satu je lah, tapi boleh jawab bagi 2. Okay, kenapa elektron ni kita kata ada sifat gelombang? Pertama, boleh mengalami diffraction, pembelauan. Kedua, juga boleh mengalami interference. Okay, so that's it. 7.1. Panjang tak panjang cerita dia tu, sampai 4 part. Saya rasa saya boleh saja cerita dengan satu jalan cerita yang ringkas, tapi sebaiknya untuk belajar kali pertama, awak perlu melalui satu jalan cerita kronologi, step by step. Okay, perlahan-perlahan. Then only bila awak belajar kali kedua, kali ketiga, baru kita boleh ringkaskan, summarizekan. Okay, kita tak boleh belajar terus benda tu ringkas. Nanti makin lama makin ringkas, masuk dalam exam tak ingat apa. So kalau video ni bermanfaat, tolong like, tolong komen, tulislah apa-apa yang awak nak komen di situ, cadangan ke, nak cakap apa-apa ke dekat situ. Any soalan boleh tanya dekat bawah, boleh tanya dekat saya punya IG, boleh DM. Share video ni dekat kawan-kawan supaya semua boleh belajar walaupun kita dalam keadaan pandemik ni. So wish you all the best. Jaga diri, jaga keselamatan. Okay, jaga jarak bila nak keluar tu. Kalau tak ada apa-apa, janganlah keluar. Okay, jangan keluar. Semoga wabak ni Allah angkat segera. Stay tune untuk 7.2 and 7.3. Bye, all the best.